Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita pada pagi ini iaitu Ummuhatun fi Wasail Tazkiyah, induk-induk bagi sarana tazkiyah. Sarana terjemahan pada wasail, wasilah, iaitu jalan-jalan penyucian jiwa. Kita telah pun baca beberapa dalam mukadimah ini, pengarang kitab kita iaitu Syekh Syed Awar rahimahullah. Beliau menyimpulkan terlebih dahulu secara umum jalan-jalan ataupun wasilah-wasilah tazkiyah yang utama dalam Islam, iaitu sebanyak 13 jalan tazkiyah. Dan untuk bacaan kita pada pagi ini, kita akan lebihkan kepada kesimpulan 13 induk ini, induk tazkiyah ataupun 13 jalan tazkiyah ini. Karena insya-Allah dalam bacaan kita yang berikutnya kita akan terus kepada salat. Wasilah tazkiyah yang pertama iaitu salat. Kita mulakan daripada muka surat yang keberapa ni, dan terjemahan ini dia menyebutkan secara umum. Yang pertama sekali kata dia iaitu salat, sembahyang. Salat. Dalam kitab terjemahan ini dia tidak ada senarai, butiran senarai itu, tapi dalam kitab yang asal itu ada butiran senarai diletakkan di awal sekali. Jadi mungkin anda akan sebut secara umum lah, dan juga dengan merujuk sedikit kepada terjemahan ini, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali dia menyebutkan ataupun yang akan dia sebutkan dalam kitab ini, sebagaimana kita sedia maklum, kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus ini merupakan intisari ataupun intipati daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikeluarkan oleh pengarang kitab kita iaitu Syekh Syed Awar, yang berkait dengan penyucian jiwa sahaja. Maka wasilah tazkiyah yang pertama yang dia akan bawakan kepada kita iaitu sembahyang, salat, diikuti dengan yang keduanya zakat dan juga infak. Zakat dan infak. Yang ketiganya as-saum, puasa. Puasa disebutkan dalam muka surat 29 itu ada disebutkan dalam perenggan yang mula daripada inilah, perenggan yang kedua itu mula dia menyebutkan berkenaan dengan wasilah-wasilah tazkiyah itu. Oleh sebab itu kami menjadikan sarana pertama dalam tazkiyah adalah salat. Salat berikut sujud, rukuk dan zikirnya membersihkan jiwa dari kesombongan kepada Allah dan mengingatkan jiwa agar istiqamah di atas perintahnya. Muka surat 29. Kemudian kata dia, setelah itu kami sebutkan apa yang kami anggap turut termasuk dalam sarana tazkiyah iaitu zakat dan infak. Kemudian disebut pula puasa. Puasa merupakan pembiasaan jiwa untuk mengendalikan syahwat perut dan kemaluan, sehingga dengan demikian ia termasuk dalam
sarana tazkiyah juga. Sebagaimana firman Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Diikuti dengan baca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mengingatkan jiwa kepada berbagai kesempurnaan. Kerananya ia merupakan salah satu daripada sarana atau wasilah tazkiyah. Ini solat yang pertama, zakat dan juga infak. Yang ketiga puasa, saum. Yang keempat haji. Haji dan yang kelima tilawatul Quran, baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ni kata Syekh Awad, kata dia kerana Al-Quran ni memperingatkan jiwa kepada kesempurnaan jiwa. Jadi Al-Quran mengajar manusia bagaimana untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Jadi sebab itu salah satu amalan yang perlu kita lakukan dalam proses tazkiyah, proses penyucian jiwa ini, iaitu sentiasa membaca Al-Quran. Kemudian diikuti dengan zikir. Berbagai zikir yang bisa memperdalam iman dan tauhid dalam hati. Jadi banyak zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah, di mana zikir-zikir ini kalau kita merenung maksudnya yang mendalam, di samping kita sebut dengan lidah, kita cuba tadabbur, kita cuba renung. Jadi zikir-zikir ini kata Syekh Awad, dia akan memperdalamkan iman dan juga tauhid kita, memperdalamkan iman dan tauhid yang ada dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita akan mencapai. Dengan demikian jiwa bisa mencapai darjat tazkiyah yang tertinggi, iaitu nafsul mutmainnah. Dan kita telah menjelaskan sebelum ini bahawasanya maksud nafsul mutmainnah bukan sekadar jiwa yang tenang, tapi dalam tafsir menyebutkan jiwa yang teguh, yang tetap, yang yakin dengan janji Allah di akhirat, sebagaimana disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian diikuti dengan tafakkur fi khalqillah. Bertafakkur, berfikir, merenung kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata pengarang kitab kita ini, zikir dan fikir ini adalah dua sejoli yang dapat membukakan hati manusia untuk menerima ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini kebesaran Allah. Jadi dalam Al-Quran, ayatullah memberi tiga maksud. Yang pertama, dan ayat ni maknanya alamah. Alamat tu, al-ayat maknanya al-alamat. Jadi ada yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, kerana setiap ayat Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia menjadi alamat ataupun tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ayatullah. Yang pertama tadi kita sebut dengan ayatullah Al-Quraniyah. Yang kedua, ayatullah Al-Kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa Al-Kaun, yakni kejadian ataupun ciptaan Allah di alam ini. Ini memerlukan pada tafakkur. Kita merenung sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang dibawa oleh pengarang kitab kita ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ingin menggunakan akalnya. Iaitu surah Al-Imran ayat 190 hingga 193. Dan yang ketiganya adalah ayatullah. Dalam Al-Quran juga memberi makna mu'jizat. Mu'jizat yang dizahirkan oleh Allah kepada Rasul yang diutuskannya bagi membuktikan kebenaran mereka sebagai Rasul dari Allah. Di mana mu'jizat ini mustahil untuk dimunculkan oleh manusia atau oleh makhluk. Dia hanya akan muncul kerana mu'jizat ini dia menyalahi adat. Menyalahi contoh macam api. Api adatnya adalah panas dan bakar. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh mengubah kebiasaan pada api itu
dengan menjadikannya sejuk dan selamat, iaitu sebagaimana mukjizat Nabi Ibrahim AS. Kemudian diikuti pula dengan selepas itu yang ke berapa? Yang ke-7, yang ke-8. Tadzakurul maut, mengingati kematian. Mengingati kematian. Jadi sebab itu Imam Syekh Sa'awad menjelaskan betapapun jiwa menjauh dari pintu Allah, bersikap sombong, sewenang-wenang atau lalai, maka mengingati mati akan mengembalikannya lagi kepada ubudiyahnya dan menyadarkannya bahawa dia tidak memiliki daya sama sekali. Jadi walaupun manusia ini dia macam mana jauh dia daripada Allah, bagaimana sombong dia, dan bagaimana dia tu suka buat anaya, berbuat sewenang-wenangnya, lalai dan sebagainya. Tapi bila dia ingatkan kepada kematian, maka kesombongan, keegoan dan tadi itu akan hilang. Dan dia akan kembali kepada sifat kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan menyedarkan dia bahawasanya dia ini adalah makhluk yang lemah yang terpaksa pasrah kepada takdir dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara wasilah penyucian jiwa adalah senantiasa kita tadzakurul maut, mengingati mati, wa qasrul amal, dan juga memendekkan angan-angan. Kemudian diikuti selepas itu al-muraqabah wal muhasabah wal mujahadah wal mu'atabah. Muraqabah iaitu mengawasi diri, sentiasa mengawasi diri. Muhasabah, sentiasa menghisap menghitung diri. Mujahadah, sentiasa berusaha memaksa diri untuk sanggup mengharungi kepayahan untuk mentaati Allah, mencapai keredaan Allah. Dan juga mu'atabah. Mu'atabah itu sentiasa mengkritik diri, mencela diri. Jadi kata dia, muhasabah harian terhadap jiwa dan muraqabatullah. Muraqabatullah makna sentiasa merasakan diri ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dapat mempercepatkan taubat dan memperkuatkan laju peningkatan, taraqi. Jadi bila kita sentiasa muhasabah, mana kita tahu kesilapan kita, maka kita akan segera bertaubat. Dan akan menjadikan kita ni sentiasa sebagaimana Al-Quran sebut dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada mencari keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi hanya orang yang sentiasa muhasabah saja yang akan terdorong untuk segera mohon ampun kepada Allah apabila dia menyedari ketika muhasabahnya itu kesilapan, kekurangan yang dia lakukan. Karena itu muhasabah merupakan salah satu sarana ataupun wasilah tazkiyah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia telah perbuatkan untuk hari esok. Maknanya untuk apa yang dia telah persiapkan untuk hari akhiratnya. Kemudian kata dia, jiwa ini terkadang tidak terkendalikan, lalu terjerumus ke dalam kelalaian, maksiat atau syahwat, sehingga harus dilakukan mujahadah. Jadi dengan mujahadah saja kita dapat mengawal jiwa kita, dan dapat kontrol jiwa kita, agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, terjemahan pada mujahadah, alladzina jahadu, orang-orang yang sentiasa bermujahadah ini bersungguh-sungguh mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kemudian tidak ada hal yang sedemikian efektif untuk menanamkan kebaikan ke dalam jiwa sebagaimana perintah untuk melakukan kebaikan. Dan tidak ada hal yang sedemikian efektif untuk menjauhkan jiwa dari keburukan sebagaimana larangan darinya.
Oleh sebab itu, al-ma'ruf dan munkar merupakan salah satu daripada tazkiyah. Jadi wasail tazkiyah yang ke-10 iaitu jihad. Jihad dan amar ma'ruf, mengajak ma'ruf dan juga mencegah daripada munkar. Jadi kata pengarang kitab kita ini di antara perkara yang sangat berkesan untuk menanamkan kebaikan dalam jiwa manusia, iaitu melalui dengan kita menghidupkan tradisi saling tegur menegur, saling mengajak kepada ma'ruf dan juga mencegah daripada munkar. Dan ini masuk dalam dipanggil bidang jihad dan juga dakwah. Jadi kita turut terlibat dalam dalam dakwah. Sebagaimana dakwah bukan dalam bentuk yang biasa kita fahami hari ini. Sebaliknya kita tolong bantu, tolong menolong dan bantu di antara satu sama lain untuk menghidupkan nasihat menasihati, ajak mengajak di antara satu sama lain, tegur menegur di antara sama kita. Ini juga akan memberi satu kesan yang sangat kuat kepada pembentukan jiwa kita dan juga penyucian, insya-Allah. Ya, kemudian diikuti dengan al-khidmah wa tawadhu. Ya, khidmah dan juga tawadhu. Di antara sarana tazkiyah melakukan pelayanan umum. Maknanya kita memberi khidmat. Kita tolong bantu orang susah, membantu orang yang memerlukan dan sebagainya. Itu kesan itu akan balik pada kita. Kesan itu akan balik pada diri kita sendiri. Maka sebab itu disebut dalam kitab ini, kata dia, di antara sarana tazkiyah, wasilah tazkiyah penyucian jiwa adalah melakukan pelayanan umum, ini khidmat. Atau khusus, maknanya bersifat umum atau khusus. Umum contohnya macam kita terlibat dalam imarah ke masjid, surau, dan menyucikan surau, masjid dan sebagainya, ataupun terlibat dengan gotong royong dan sebagainya lah yang babitkan umum. Bantuan-bantuan yang kita berikan kepada sekolah-sekolah, pasal madrasah dan sebagainya. Dan ataupun khusus, yang kita bantu fakir miskin, memberi pinjam kepada saudara kita yang memerlukan pinjaman dan sebagainya, menjamu makan fakir miskin dan sebagainya. Dan tawadhu. Dan juga jadi bila kita nak berkhidmat ini memerlukan bersikap rendah diri, sikap tawadhu. Karena keduanya, kata Syekh Syed Hawa, dapat menghapuskan kesombongan dan ujub. Yang kita sentiasa melayani orang lain, beri khidmat kepada orang lain, tampil, memberi pertolongan, maka itu akan menghapuskan dalam kesombongan, sifat kesombongan dan juga ujub. Ujub iaitu kagum dengan diri sendiri yang ada dalam hati kita. Bahkan memperkuatkan kasih sayang dan lemah lembut. Memperkuatkan kasih sayang dan lemah lembut. Bahkan Rasulullah telah perintahkan melakukan hal ini, di mana Allah SWT berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayap kamu dan sisi-sisi kamu kepada orang beriman, iaitu bahasa yang merujuk kepada tawadhu. Tawadhu'lah kamu, wahai Muhammad, kepada orang beriman dengan merendahkan sisi-sisi kamu, sayap-sayap kamu. Dan di antara sarana tarbiyah lagi adalah taubat. Di antara sarana dan wasilah tazkiyah adalah taubah. Kerana ia meluruskan perjalanan jiwa setiap kali melakukan penyimpangan dan mengembalikan jiwa kepada titik tolak yang benar. Itu taubat. Kemudian diikuti selain daripada itu, ma'rifatu madakhil syaitan ala nafs wa qat'u tariq 'alayha. Yang mengenali pintu-pintu syaitan. Pintu-pintu yang mana melaluinya syaitan akan masuk ke dalam diri manusia. Jadi pintu-pintu itu perlu kita tutupkan ataupun kita putuskan, kata Syekh Syed Hawa.
Sekalipun kedudukan taubat demikian tinggi, namun kami bahaskannya pada bab berikutnya kerana pertimbangan yang telah kami kemukakan. Jadi walaupun taubat kata dia termasuk juga dalam jalan tarbiyah ini, jalan tazkiyah ini, tapi dia tidak masuk dalam bab ini, termasuk bab yang berikutnya. Jadi sebab itu dalam bab ini tidak ada taubat dalam senarai 13 induk sarana tazkiyah ini. Tidak ada taubat walaupun disebut dalam mukadimah ini taubat salah satu daripada sarana ataupun wasilah tazkiyah, tapi dia masukkan dalam bab yang berikutnya. Itu bab yang berkait dengan sifat-sifat hati yang baik. Kemudian di samping itu dua fasal yang kami anggap lebih dekat dengan sarana, dia masukkan dua fasal yang kata dia juga diperlukan perlu difahami dalam wasilah tazkiyah ni, iaitu mengenali pintu-pintu masuk syaitan. Itu dalam perenggan yang kedua tu, muka surat 32 tu ada disebutkan, iaitu fasal tentang mengenali pintu-pintu masuk syaitan dan mengenali cara membebaskan diri dari berbagai penyakit jiwa. Itulah berbagai induk sarana tazkiyah secara umum, di samping ada beberapa macam tazkiyah khusus bagi beberapa penyakit khusus. Semakin sempurna sarana ini direalisasikan, yakni dilaksanakan, semakin sempurna pula lah hasil-hasilnya dan sebaliknya. Dalam buku ini kami berkomitmen akan mengingatkan dengan sesuatu yang telah dilupakan banyak orang. Oleh sebab itu kami akan menyeleksi hal-hal tersebut dari kitab Ihya, sehingga kami memilih untuk mengutip perbicaraan tentang nilai-nilai batiniyah dalam pembahasan salat, zakat, puasa, haji dan tilawah, kerana berbagai ibadah utama dalam Islam akan dapat menerangi dan mensucikan jiwa, tergantung kepada sejauh mana nilai-nilai batiniyahnya tersebut diperhatikan. Jadi kata Syekh Hawa, dia akan seleksi, dia akan pilih. Nanti dia akan bicarakan tentang kesan ataupun peranan semayang kepada penyucian jiwa, peranan zakat dan juga infak pada penyucian jiwa, peranan puasa, haji dan sebagainya. Dia akan pilih daripada Ihya Ulumuddin. Dan dia menyebutkan di sini bahawa ibadat-ibadat ini jika dihayati, jika direnungi, diperhatikan, maka dia akan memberi kesan yang kuat dalam menerangi dan juga mensucikan jiwa manusia. Dia akan disebut lagi, dia kata ia akan dapat memberikan pengaruh yang sempurna apabila ditunaikan secara sempurna. Jadi pengaruh daripada sarana-sarana tazkiyah ini, semayang, puasa, haji, baca Quran, zikir, tafakkur dan sebagainya, ini hanya akan beri kesan kalau kita lakukan dengan sempurna. Sempurna tu dalam rupa macam mana? Kata dia, yakni amal-amal lahiriah disertai dengan amal-amal batiniyah. Contohnya solat. Solat itu dilakukan dengan khusyuk. Bukan saja melakukan mengikut rukun-rukun dalam fiqh, tapi juga ditambah lagi penghayatan batiniyah, iaitu khusyuk, sembahyang dengan perasaan takut kepada Allah, perasaan malu kepada Allah dan sebagainya, akan dibawa nanti oleh pengarang dengan diambil daripada Imam Al-Ghazali. Seperti salat, kata dia disertai dengan khusyuk. Zakat disertai dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus, memberi dengan hati yang tulus, bukan menunjuk. Tilawah Al-Quran disertai dengan tadabbur, dan zikir disertai dengan hudur, kehadiran hati. Jadi barulah akan beri kesan. Kerana aspek spiritual dari hal-hal ini telah diterjangkiti oleh penyakit wahan dan kekurangan di kalangan para penempuh jalan menuju Allah, maka hal tersebut menjadi fokus pilihan kami dari pembicaraan Al-Ghazali. Tapi buat mutakhir ini, spiritual manusia ini telah ditimpa dengan penyakit wahan. Ini tafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, iaitu hubbud dunya wa karahitul maut.
penyakit terlalu cintakan kepada dunia dan bencikan kepada kematian. Kerana hal yang bersifat lahiriah biasanya tidak terlupakan di kalangan orang-orang yang hidup di lingkungan Islam. Jadi dia akan memberi tumpuan sebagai tumpuan Imam Ghazali, iaitu batin. Aspek batin, kerana aspek lahiriah, rukun, semayang dan sebagainya itu biasaannya tidak dilupakan dan dijagalah. Kerana orang kita ni dia lebih berminat kepada fiqh berbanding kepada ilmu-ilmu tentang hati ini. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan terus kepada salat, induk ataupun sarana ataupun wasilah tarbiyah yang pertama dan wasilah tazkiyah yang pertama, iaitu salat. InsyaAllah ini akan kita lakukan dalam siri yang berikutnya, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, malam ini pukul 12 akan bertolak untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi kita akan perhatikanlah ada kesempatan masa ada di sana, insyaAllah. Kita akan sambunglah nanti. Kalau tidak ada kesempatan, kita akan sambung semula bacaan kita ni 2 minggu yang akan datang. Kalau ada kesempatan di sana, insyaAllah kita akan teruskanlah bacaan kitab kita ini. Mudah-mudahan beri manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doakanlah anda dan juga rombongan selamat berangkat, selamat pergi dan juga selamat balik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.